Okey, tersambung hari ini soalan SPM 2008 nombor 6. Okey kan? 8, nombor 6 kita nak terang sikit. Okey. Okey, kita baca sama-sama soalan ni lah. Soalan ni dia kata, okey, cikgu nak buka pen je ah. Okey. Dia kata sini raja kan, raja ada dua raja, 6.1 dan 6.2. So perhatikan raja. Nyatakan perbezaan. Okey, sekarang kita tengok sini kan. Ada sel kering. Ini sel kering kan? Sel kering. Okey, ni apa kan? Semiconductor cikgu. Ni kita panggil diode. Diode. Diode ni diode. Boleh? Oh. Diode kan? Jadi diode ni kamu tengok arah dia ke mana ni? Dia macam ke kanan. Ke kanan. Ni pun ke kanan kan? Jadi arah ni, arah ke kanan ni arah apa sebenarnya? Arah arus. Ya, betul. Arah arus kan? Okey, kamu tahu arah arus. Jadi arus mengalir pada arah mana? Dari terminal mana ke terminal mana arus? Negatif ke positif? Arus bergerak daripada terminal apa ke terminal apa? Ulang balik tadi? Apa tadi jawapan? Negatif ke positif Oh, tak tepat lah Dia positif ke negatif. Boleh? Ni wajib ingat sebab bab elektrik kita kena tahu ni kan. Okey, elektron barulah daripada arahnya iaitu yang kamu cakap tadi lah. Negatif ke positif. Boleh boleh. Sebab elektron tu sendiri bercas Negatif. Boleh tu dia. Okey, tengok sini. Kita pergi pada pengaliran arus. Pertama kita tengok terminal lah. Okey, yang ni terminal apa atas ni? Positif. Okey, bawah? Negatif. Okey, jadi kita tengok sini cikgu tulisan atas positif, bawah negatif. Jadi arus akan bergerak daripada sini. Betul tak? Sini. Betul tak lalu diode ni? Alah. Okey, arus sini. Sini. Betul tak cikgu tulis kan? Sini. Betul tak arah ni? Tak. Sebab arah diode ni tak sama. Jadi kita kata arah ini, sambungan ini adalah pincang. Pincang apa? Pincang. S. Sebab pincang. Song. Ya, pincang songsang. Atau bahasa Inggeris panggil reverse bias. Reverse bias Jadi sambungan diode ini adalah dalam keadaan reverse bias dan kamu rasa arus boleh mengalir ke? Rasa dia akan berhenti cikgu. Ya, arus tidak mengalir Jadi arus tidak mengalir, kita boleh tengok dekat sinilah. Jadi itu padamlah. Arus tak mengalir. Jadi arus tu start kat situ cikgu? Maksudnya arus tak mengalir. Senang. Tu. Dia kalau tak boleh arus ni, dia kalau ada sangkut, kira tak mengalir lah tu. Dia bukan nak bergerak dari sini ke sini, tak ada kan. Bila tak ada, laluan dia tak lengkap, tak mengalir. Dia begitu. Ada atau tak ada, tu je arus. Boleh faham? Faham. Jadi ini apa benda ni? Ammeter. Jadi ammeter apa fungsi dia? Mengira arus elektrik. Mengukur Kita guna mengukur arus elektrik. Jadi berapa bacaan ni? 0 ampere. Maksudnya tiada arus lah. Jadi semasa pincang songsang, dia tiada arus. Betul tak? Betul. Okey, cuba kita tengok lita yang sebelah tu. Lita sebelah ni, kita tengok terminal. Ni terminal apa ni? Positif. Sini? Negatif. Okey, jadi terletak sini. Sini positif, sini negatif. Jadi arus mengalir daripada positif. Ikut betul tak arah ni? Betul. Dari sini ke sini, betul kan? Betul. Jadi kita dapat bacaan. Maksudnya, ini ada bacaan. Ada bacaan. Dan sambungan ini kita panggil sebagai pincang. Pincang apa? Ingat tak? Pincang apa? Sekejap. Terus? Bukan pincang hadapan. Pincang ataupun dipanggil forward bias.
forward bias kan. Pincang hadapan pun boleh kan. Okey. Boleh tak? Boleh ada ni kan? Okey, tu cerita Boleh. dia. Okey, kita tengok sini. Nanti cikgu terang kamu tentang mekanisme sikit lah kan. Okey, yang pertama, kita nyatakan perbezaan di antara sambungan diod itu. Okey, tengok jawapan ni macam mana. Kita kata 6.1 pincang songsang. Betul? Betul. 6.2 pincang hadapan. Kamu jawab macam ni. Boleh tak? Cikgu, kalau kita waktu tu tak ingat pincang apa, boleh tak kita macam like, dia punya kedudukan bateri tu? Kalau kamu nak jawab macam tu boleh juga jawab. Tapi kamu jawab macam ni lagi susah lah. Kamu kena ingat sini positif. Sini positif kan? Kalau yang ni, sorry yang ni. Kalau yang ni, ini positif, ini negatif. Jadi kamu kata ni negatif. Jadi negatif ialah cathode. Okay. Positif ialah anode. Kamu kena jawab macam ni. Kalau kamu tak mau jawab, kalau kamu tak jawab macam ni lah. Kamu jawab terminal bateri positif disambungkan dengan anode diode. Kan susah kan? Dan untuk rajah 6.2 lah. Dan terminal negatif disambungkan dengan ke cathode diode. Boleh faham tak? Boleh. Kalau kamu tak mau jawab pincang songsang di hadapan ni. Boleh kan? Cikgu padam kan? Dah faham kan? Boleh. Okey, itu cerita tentang diode lah. Tapi senang pun tengok arah ni ke kanan, ikut betul lah arus dia. Itu yang mudah tu kan. Okey, cikgu tekan pula. Okey, bacaan emitter. Tak apalah, tekan tak apalah. Bacaan emitter ni, kamu tak boleh cakap bacaan emitter 6.2 lebih daripada 6.1. Tak boleh. Kenapa dia tu? Sebab apa? Yang ni memang tak ada arus langsung. Ini ada bacaan. Kalau ni ada bacaan, contohnya 1 ampere ke, baru kamu kata bacaan di sini lebih tinggi pada sini. Sebab dia tak ada arus, jadi kita kata, ingat jawapannya. Bacaan emitter adalah sifar. Tiada bacaan. Dan bacaan 6.2 ada bacaan. Jawab betul, ada bacaan. Tak perlu kita nak baca 2 point berapa, tak perlu. Kalau kamu nak sebut pun terpulang lah. Ada bacaan iaitu 2.5 kot. Tu tak apalah. Boleh tak? Boleh. Ni cara nak jawab dia lah kan. Tu dia. Okey, ada soalan tak? Tak ada lah cikgu. Tak ada. Okey. Jadi cikgu nak terang sikit tentang konsep pincang songsang dengan pincang hadapan ni kan. Okey. Jadi dalam diode, apabila arus dapat mengalir dalam litar, kan? Mengalir dalam litar seperti gambar ini, 6.2 ni, betul? 6.2 arus mengalir, maksudnya dalam keadaan itu terpanggil sambungan dia adalah pincang hadapan. Okey, semasa ini kita kata rintangan dia tinggi ke rendah? Rintangan diode. Rendah. Ya, bagus. Rintangan rendah. Rintangan rendah untuk arus yang mengalir. Boleh kan? Boleh. Okey, dalam konteks satu lagi, mungkin kamu tahu ke tak tahu, cikgu tak pastilah kan. Yang dipanggil sebagai lapisan susut ataupun depletion layer. Okey, cikgu nak beritahu kamu kan. Antara diode ni dibina oleh dua bahan, iaitu komponen P, macam ni P, ni P kan, bahan P, dan juga satu bahan yang lain, campur dilekatkan bersama-sama, ni bahan N. Okay, kan? P maksudnya positif, N negatif. N ni negatif maksudnya dia membawa elektron. Boleh? Dia membawa banyak elektron. Elektron yang berlebihan lah. Okey. P ni membawa proton. Sebagai lohong. Boleh kan? Dia membawa lohong. Bahasa Inggeris panggil hole. Ni N panggil pembawa dia adalah elektron. Jadi bila P ni positif, N ni dia rapat, ini terpanggil sebagai sempadan lah. Panggil PN, simpang PN lah. PN junction, betul PN junction lah kan. Simpang di antara P dengan N. Jadi tarikan antara P dengan N ni menghasilkan satu sempadan yang dipanggil sebagai ni, kawasan
tarikan tu yang dipanggil sebagai lapisan susut. Lapisan susut. Boleh? Kau kata sempadan pemisah tu lah. Atau tembok pemisah di antara P dengan N. Ini dipanggil sebagai lapisan susut. Boleh tak? Boleh. Jangan fikir teruk lah. Kita fikir biasa. Okey, nadanya. Kalau kat tengah dia fikir teruk. Pening tak? Jadi untuk membenarkan elektron ni pergi dari ni P Okey, elektron bergerak pada mana tadi? Ingat tak? Elektron daripada negatif ke positif. Jadi elektron akan bergerak daripada N ke P. Betul tak? Dalam gambar ni. Jadi elektron ni kena lompat ke sini. Betul? Dia akan melompat ke sini kan? Dia akan bergerak daripada N ke P. Masa dia lompat N ke P, cikgu nak tanya, lapisan ni perlu tebal ke nipis? Nipis. Ya, nipis. Jadi kita kata, bila lapisan susut nipis, rintangan rendah, boleh? Arus mengalir, dan sambungan ni adalah pincang hadapan. Boleh faham? Boleh. Itu je point dia. Okay, itu point dia. Nampak hilang? Nampak okey tak? Okey, cikgu teruskan lah. Soalan dia. Okey, tadi kita dah bincang dah. Lapisan tu memang ada lah cikgu. Lapisan tu ada sempadan di antara tu lah. Tapi itu daripada ni lah, itu yang atau mekanisme dia lah, kita panggil mekanisme diode tu lah. Apa jadi kalau lapisan tu tak ada cikgu? Itu cikgu tak tahulah. Sebab kita kalau ada tarikan antara tu, dia ada sempadan, dia mewujudkan lapisan tu je. Kalau kamu fikir teruk jadi pening lah. Kamu fikir dia ada satu sempadan, border, sempadan tu bila lapisan tu tebal, maksudnya elektron tak boleh nak lompat, rintangan tinggi. Boleh? Boleh. Kamu ingat macam tu je, senang. Boleh kan? Kalau kita fikir yang di detail tu, kamu kena ambil apa nama kita panggil? Dia ada semiconductor engineering nama dia. Ada. Cikgu ada juga dulu belajar dulu. Cikgu ambil paper semiconductor je lah. Tapi satu paper je lah. Ini lagi detail lah. Okey kan? Okey, cikgu teruskan lah. Okey, kita pergi pada soalan ni. Berikan dua sebab yang menyebabkan perbezaan antara bacaan emitter 6.1 dengan 6.2. Ada dua sebab dia nak. Jadi 6.1 tadi mengalir tak? 6.1 apa tadi? Lupa je. Tak mengalir. Tak mengalir kan? Jadi pincang songsang. Kita tulis tempat lain ni. Kita keluar jawapan jenuh kan. Jadi pincang 6.1 pincang songsang kan? Pincang songsang. 6.2 pincang hadapan. Tak muat dia macam itulah. Boleh kan? Itu yang tahu. Boleh. Okey, dia kata apakah sebab? Berikan dua sebab pincang perbezaan jawapan tu. Arus yang mengalir dan tak mengalir. Arus yang mengalir tak mengalir. Okey, lagi? Bacaan emitter tu. Kita balik pada tadi mekanisme je terang tadi. Mekanisme. Ingat tadi? Mekanisme diode tu apa dia? Lapisan susut tu cikgu. Ya. Lapisan susut nipis dengan lebar. Kira. Betul? Jadi kamu jawab macam itulah kan? Lapisan susut nipis dan rintangan lah. Jadi katakan sini, dia kata tiada arus. Yang ni kamu jawab tadi kan? 6.1 tiada arus. 6.2 ada arus. Okey, yang kedua kamu jawab rintangan. Rintangan tinggi 6.1. Okey. Ataupun lapisan susut tebal. Ni atau lah. Kamu boleh jawab sama ada rintangan tinggi ataupun lapisan susut. Ni jawapan yang lebih lah. Boleh kan? Kalau kamu jawab 3 pun tak ada masalah. Kalau jawab 3 maka tetap 2, maksimum 2 Okey, kita pergi pada soalan D. Berdasarkan jawapan 6B dan 6C. 6B tadi yang kita cerita tentang apa 6B ni? 6C yang ni lah. Perbandingan Perbandingan ke? Cikgu tengok balik tak? Lupa lah. 6B ni kan? 6B. 6B 1, 6B 2. 6B. Oh, yang ni kot jenis sambungan. Okey, tak apalah. Cikgu terus kan. 6B dengan 6C. 6B perbandingan je lah
Okey, apakah fungsi diod dalam kedua liter? Satu markah je pun. Apakah fungsi diod? Ini kamu kena hafal. Fungsi diod apa? Bagi arus tu mengalir Mengalir dalam? dalam lita. Okey. Jadi kan dalam konteks ni, bila diod ni kamu pusing ke arah, okey contohnya ni kan. Cikgu lukis ni kan. Ni cikgu letak diod kan. Diod satu. Okey, ni lampu lah untuk tengok dia menyala tak menyala kan. Okey, kalau ni lampu menyala tak kamu rasa? Menyala? Menyala, okey. Katakan cikgu tukar diod ni arah dia. Oh, dia hilang terus semua. Apa? Cikgu tukar arah dia macam ni. Menyala tak? Tak menyala. Jadi kamu rasa apa fungsi diod sebenarnya? Kasi mentor tu menyala tak menyala? Memanglah dia arus je dia apa? Membenarkan arus mengalir dalam lita. Okey, tak apa. Dalam satu arah sahaja. Nampak? Itu sebenarnya fungsi diod. Kalau kamu baca buku, dia terang tu je. Allow the current flow. Dia kata in one direction only. Nampak? Benarkan arus mengalir. Ini kamu kena hafal. Boleh? Sebenarnya diod ni ada dua fungsi dia. Ini fungsi pertama ialah membenarkan arus mengalir satu arah saja. Ini fungsi diod. Dia ada satu lagi fungsi diod. Kan? Cikgu terang nantilah. Dalam konteks ini dia kata arus mengalir dalam satu arah. Satu lagi ialah diod dia adalah menukar arus ulang alik kepada arus terus. Ni ada. Ini dipanggil diod sebagai rectifier. Rectifier maksudnya menukar arus ulang alik kepada arus terus. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, tak ada masalah Okey, tak ada masalah. Cikgu ingat kalau dah masuk ni. Okey dah. Cikgu stop kejap untuk rakaman lah. Sebab cikgu nak tengok apa soalan ni, apa kita nak bincang lagi Kejap tak apa